Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar saudara Yamon, saudara Madam K, saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga saudara Zamari LC, saudara Bai Chef Tahir. Begitu juga saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Puan Norshidah Kasim dan saudara Hamzah Hussein. Saudara Said Wahab, apa khabar? Dari Tanjung Piai ya. Salam kanda katanya dari Tanjung Piai. Terima kasih. Saudara Ahmad Mab, saudara Ahmad Baridun Tukiman. Salam pencerahan. Hajah Comel-Comel, apa khabar? Puan, saudara Mak Sidir dari Kuantan Pahang. Saudara Puan Noriah Arsyad. Zack Peri-Peri dari Salam dari Johor katanya. Saudara Adi Warna. Begitu juga saudara Muhammad Syah Ismail. Saudara kalau boleh jangan cantumkan satu, susah saya nak baca. Ya, saudara Bulan Terang. Saudara Jemaat Pembela hadir dari Kulim katanya. Saudara Muhammad Yusof Ishak dari Kedah. Tang mana tu cik oi. Saudara Mat Nayan. Saudara Rusmini dari Pontian. Terima kasih. Kita juga saudara Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru. Puan Hamidah Kamat. Terima kasih hadir. Saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil. Greatest Mom. Saudara Umi Kalsum. Salam pencerahan. Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Masih lagi berehat dengan cucu-cucunya ya. Saudara Hafiz Hazara, saudara Limut, jejak rimba Eris katanya. Saudara Syekh, saudara Puan Azizah Ashmahat, saudara Rusini Kuringot, apa khabar Puan? Moga sehat di Sarawak. Wan M. Bakri, salam perjuangan. Begitu juga saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat. Saudara Abu Nem, saudara Kamarul Nogori dari Negeri Sembilan, saudara. Begitu juga saudara Rosli Yunus, saudara Aftam, saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, selamat malam. Air Mata MKT dari Tanah Merah, saudara Richard Bakri, apa khabar saudara? Puan Nilawati Ainul, selamat daripada Rompin ya. Hujan malam ini renyai-renyai, sejuklah sikit ya Puan Nilawati Ainul. Saudara Azul Jalil, saudara Abu Nem, salam perjuangan, saudara Muhammad Khaizi, saudara Muhammad Khalzi, ya. Saudara Pak Chu, apa khabar orang lengkap? Moga-moga sihat. Dah siap ke lembu tu nak korban ni? Saudara Hani Abdullah, saudara Zek Zul, saudara Abdullah Hamid dari Kuantan, saudara Muhammad Harmi dari Shah Alam. Begitu juga Puan Aminah Kak Minah dari Kuala Terengganu, saudara Mak Yusof, Zamri Ibrahim, saudara Rosli bin Yunus, saudara Ibjah, Salam Madani. Raja Kamal, Raja Baizad, alhamdulillah ku sihat ya. Saudara Amy Bashir, apa khabar sahabat? Saudara Perindu Kristal dari Batu Pahat. Begitu juga Mr. Ek. Terima kasih Mr. Ek mengantar saya kiriman sekuntum mawar merah. Senyum saya tengok gambar tu. Saudara Mr. Ek. Lim. Apa khabar Lim? Saudara Abdullah. Saudara Rosli Hassan. Tidak ketinggalan saudara Hairul Dos. Ya saudara. Itulah keadaannya yang sempat saya santuni. Saudara Alwi Abu Fayad. Saudara Puan Nur Aili, selamat malam. Begitu juga Puan Rubidin dan pasangannya. Saudara Abdullah, 1947. Dan pada teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Masa berjalan begitu pantas. Ya. Puan Nur Maria, saudara Japri dari Teluk Intan. Jeffrey Din dari Teluk Intan. Saudara Wahab Muhammad dari Singapura. Apa khabar Tuan Saudara Muhammad? Saudara Wahab Muhammad. Itu juga Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Saudara Tuan Haji Osman Wahab Muhammad, salam dari Singapura katanya. Saudara Nazri Husin, saudara Zamri Abdullah, saudara John Kelabu dari Kubu Gajah, saudara Yusuf Japri, salam satu Malaysia, dan saudara Abu Samahan dari Bukit Puchung, Nur Liza, ya Muhammad Hassan, Yub Hassan. Terima kasih saudara. Baik saudara, hari ini seperti mana kita ketahui ialah hari Sabtu dan malam ini malam Minggu. Mungkin kalau kawasan anda hujan, tak perlu keluar rumah. Sambil-sambil kita melabun. Ya. Saudara Jaafar Abdul Manap dari kota KKB, kota Kinabalu. Ya, kota Kinabalu mungkin. Ya. Dia kata Toto UMNO KKB ataupun Kota Baru. Saya Adnan, Saudara Abidin, Kanda Zainal, Ramli Iringan, Syam Haji Nawawi, Salih Limbang. Baik saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 24 Jun. Ini merupakan hari yang ke-1192. Artinya saudara, sudah 1192 ya, saudara Ras Dusun, saudara Yop Hasan. Negara kita ini dilanda oleh virus yang masih lagi belum usai. Jumlah angka jangkitan belum saya dapat, mungkinlah hari Isnin nanti ya, saudara Asdin Mu'in
Sinar Abbas. Jadi kepada teman-teman, mungkin besok ada majlis keraian ataupun majlis mempelai. Kalau anda hadir dalam pertemuan yang ramai, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Ya, saudara Yus Aidiras, saudara Muhammad Fazil Awang. Dan yang paling penting, kalau anda keluar daripada rumah, balik rumah tu, bersihkanlah diri anda dulu. Baru kita santuni anak-anak kita. Saudara Rasdat Sun, saudara Yop Hassan. Begitu juga dengan Sarjan Mael. Apa khabar? Baik, saudara. Tiada laporan banyak saya beri tentang virus tersebut. Kita masuk segmen e-commerce. Minta izin, saudara, dalam 4-5 minit saja untuk saya menangani teman-teman kita yang nak berniaga. Ingat, saudara, berniaga itu adalah antara usaha untuk mencari rezeki yang halal yang digalakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara, ya, saudara Fuad Rahman daripada Subang Jaya. Apa khabar? Moga sihat, cikgu. Bagi mereka yang mempunyai produk, mau diwawarkan, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar terus memasarkan stanggi bakul, saudara. Ini seperti kemian dibakar, rumah kita harum. Ingat, saudara, rumah yang harum semerbak itu adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Harumkanlah rumah anda, bersihkanlah rumah anda. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi, ya, daripada itu parfum daripada tanah Arab yang berasaskan kepada pati kayu garu ataupun oud, saudara. Kiranya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Ini dah dekat-dekat dengan raya, saudara. Siti Farehah 017-711-4300. Segeralah pesan dia punya dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Segera sama pesan, kalau nanti dekat-dekat dengan nak raya haji nanti, takut tak sempat. Kalau Siti Farehah 017-711-4300. Dan jangan lupa dengan Popia Sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rangup, pedas, manis. Hubungi saudara Nizam 019-435-1203. Juga sesuai untuk jadikan hidangan untuk raya ataupun sambil kita melabun, kita makan, amat mengasyikkan, saudara Syahar. Bagi teman-teman yang nak berniaga tapi tak tahu nak jual apa, ataupun nak buat berniaga, cari modal, tak ada modal, Puan Ros Chun, dia menyediakan produknya kerana belum sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda. Puan Ros Chun boleh dihubungi di talian 012-257-5917. Produknya adalah yang berasaskan oat. Sebab dalam digaul dalam satu makanan itu, saudara, terdapat bahan-bahannya itu kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan juga collagen. Ini merupakan makanan yang berasaskan sunnah, saudara. Khasiat Emirus Super Carrier ini, saudara, untuk mengenyangkan perut. Bila dah makan, memanglah dah sesuai diminum waktu pagi, kerana ia adalah sebagai energy booster ataupun meningkatkan tenaga kita, mengurangkan masalah sembelit, juga mengimbangkan tahap kolesterol dan nutris dalam badan. Hubungi Puan Ros di talian 012-257-5917 kerana beliau sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen, ya, saudara Zamri Zainal, saudara Imam Safro, saudara Pada Aidi, saudara Abdul Rahman. Saudara Abdul Malik, apa khabar anda di sana? Saudara Mazuki Yasir, saudara Mutalib Meknun, saudara Munu Sami Periasami. How are you? Baik, saudara, usai saya memberi pencerahan tentang e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi, perlu saya ingatkan, saudara, saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz. Saya tidak mempunyai otoriti untuk bercakap soal agama, tapi apa yang saya lakukan adalah culipan daripada kiriman teman-teman yang saya rasakan sesuai untuk kita hayati, kita bincang bersama. Saya rasa sesuai, saudara. Bukanlah berdakwah dan sebagainya. Saya tak boleh, saudara. Saya tak ada otoriti. Jangan dianggap ini sebagai dakwah melalui media sosial, saudara. Kerana, saudara, dalam hidup kita ini, saudara, apakah yang kita inginkan? Pasti pada setiap daripada kita mempunyai jawapan yang pelbagai. Mungkin ada yang inginkan harta yang bertimbun, atau mau menjamah ke semua makanan yang lazat di dunia ini, atau mau mengembara ke seluruh dunia. Hakikatnya semua harapan itu boleh dipenuhi sekiranya kita mempunyai kesempatan dan diberi usia yang panjang. Jadi pendek kata, saudara, usia panjang adalah segala-galanya. Kalau usia pendek, harta yang ada pun tak sempat nak dicari, makanan pun tak habis nak dijamah, dan impian untuk kembara hanya tinggal sebagai mimpi saja.
Jadi, kita pasti akan meminta pada Allah SWT agar dilanjutkan usia yang panjang. Kerana sebagai hamba Allah, saudara, kita perlu sentiasa berfikiran jauh bagi melihat apa yang menanti di sebalik setiap kegembiraan yang kita alami. Kerana kita khawatir ia hanya sekadar kegembiraan yang bersalut dengan kerugian dan tidak memberi apa-apa keberuntungan langsung untuk diri kita di akhirat. Allah SWT menyatakan saudara dalam surah Ali Imran ayat 178 yang maksudnya, jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa. Dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak, saudara. Jadi ayat tadi, saudara, kita harus memahami sungguhnya Allah SWT sengaja memberikan mereka rezeki, mereka kesenangan supaya mereka terus alpa dan bersukaria maupun bermahajalela dengan apa yang ada sebagai ujian. Apakah ujian itu mereka membawa ke taman kebahagiaan ataupun menghumban mereka ke lembah kebinasaan. Jadi sebab itu, saudara, kita harus minta supaya rezeki yang banyak daripada Allah. Ingat, saudara, rezeki itu datang daripada Allah. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Samping itu, kita mohon usia yang panjang supaya dapatlah sedikit menikmati kelazatan makanan, dapat peluang untuk melancong keluar negara, untuk menambahkan harta kaya untuk kita tinggalkan pada generasi yang akan datang. Tetapi, semua itu ada dalam ketentuan ilahi. Kita hanya sekadar berdoa dan menerima apa saja qada dan qadar daripada Allah SWT. Ingat tu, saudara, tersambung mutiara kata. Ini dia tak ada teman, siapa nama tak ada. Tapi saya lihat cantik. Cantik dia punya kirimannya. Kata pelayar yang menghantar kiriman kepada saya, hidup ini teramat singkat. Benar, saudara? Hidup ini teramat singkat. Masa bergerak teramat pantas. Dan tidak mampu untuk diulang maupun diundur ke belakang. Sebab itu dalam ayat Quran ada ayat wal asri. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Melainkan pada mereka yang sering berpesan-pesan dan sabar, saudara. Jadi, hidup memang teramat singkat, saudara. Kerana masa itu bergerak teramat pantas dan tidak mampu diulang ataupun diundur ke belakang. Kaya macam mana pun kita, saudara, kita tak mampu untuk membeli hari semalam, saudara. Usaha hari semalam. Sejam yang lalu pun tak mampu kita beli untuk diadakan, atau untuk merasai balik apa yang kita alami sebentar tadi. Kalau kita bergaduh, nak cari orang yang kita bertekak ataupun mungkin dia dah tak ada untuk kita memperbaikinya, serahlah pada Allah SWT. Sebab itu dalam hati anda perlu ada taman-taman indah, taman kasih sayang untuk sentiasa memaafkan. Sebelum tidur, saudara, kalau boleh, yang terbaiknya sebelum kita tidur, lap mata tu, kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita buat selawat pada baginda Rasulullah dan mohon kepada Allah SWT untuk diampunkan segala dosa-dosa kita, serta kita mengampunkan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang mungkin menyinggung perasaan kita, saudara. Ingat, anda bukanlah pelayar saya, anda bukan peminat saya, tapi anda adalah sahabat saya dunia dan akhirat. Siapa saja yang muncul. Terima kasih saudara Syuaib Ahmad atas kiriman sekuntur mawar merah, saudara. Bagi mereka yang melayari live saya ini, saya anggap anda adalah sahabat saya. Soal anda sudi atau tak sudi bersahabat dengan saya, terpulang. Saudara, kita santun pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pak Nazil dia bagi pantun 6 kerat dan satu lagi 4 kerat. Kata Pak Nazil, petik lada, daun selada, kemudian dicari daun kari, sama palas di kebun Pak Lah. Sungguh pun tiada harta benda, kudrat diberi untuk berdikari, ikhlas usaha dimakbul Allah. Sebab Nazim ingatkan kita, kalau boleh, kita berusaha. InsyaAllah, setiap usaha yang ikhlas itu, pasti akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Tambahnya lagi, naik kereta pergi ke desa, jarang-jarang ibu bersama. Pemimpin berkata memertabat bangsa, sehingga sekarang ditakut lama. Pak Nazim menegur pemimpin kita. Kononnya berjuang demi agama, demi bangsa, demi negara. Tapi, akhirnya ditakut lama juga, saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu bermakna pada kita sama untuk perkongsian kita bersama, saudara. Terima kasih, saudara Syuaib Ahmad. Dia hantar pula topi dengan misai, saudara. Saudara Arifin Abdul Halim, apa khabar, saudara? Saudara Haji Azhar, Tuan Haji Azhar Manap.
Begitu juga Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Puan Rohani, Jonit, Liah Yan, Jonit Hamzah dan Wahab Zain. Saudara, saya tetap akan memberi peringatan kepada pimpinan negara sebab saya tahu pimpinan negara pun melihat juga mereka melayari live saya ini, dan saya ingin mengingatkan anda yang berada di anjung kuasa supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Seperti biasa, saya harus mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, itu terpulang pada anda, saya izinkan, tak ada masalah. Cuma, itu adalah tanggungjawab anda. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan dan apa saja yang anda masukkan dalam media sosial. Terpulang pada anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi. Dan, bila saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya menyantuni anda, anda menyantuni saya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Sama ada anda daripada parti pembangkang, anda daripada mana-mana saja pun saudara, tidak ada masalah kepada saya. Asalkan kita berpegang pada prinsip, we must agree to disagree, saudara. Andainya anda nak menyantuni, saya mohon, 10 jari saudara saya mohon, agar gunalah bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap permasalahan secara harmonis, saudara. Puan Norma Abdullah, Saudara Zainal bin Man Ali, Puan Syari, Saudara Syari Ahadi, Saudara Wan Zainuddin, begitu juga Samsudin Ahmad, Saudara Puan Hamidah Hussein, semoga dilindungi Allah. Baik, saudara. Baik. Berita dari Tanah Suci Mekah. Sekarang ni kan saudara-saudara kita, teman-teman kita sekarang ni, mereka sudah pun berada di Tanah Suci Mekah, saudara. Yang saya dapat kesemua, jumlah 31,600 jemaah haji Malaysia akan mula bergerak ke Arafah pada hari Isnin ini, saudara. Besok Ahad, lusa, saudara. Untuk menyertai kira-kira gambaran yang beritahu sejumlah 3 juta umat Islam dari seluruh dunia menjalani ibadat wukuf yang merupakan kemuncak haji pada Selasa ni, iaitu 9 Zulhijjah ataupun 27 Jun. Jemaah haji yang berada di Tanah Suci Mekah, mereka akan bergerak secara berperingkat ke Arafah. Jaraknya antara Masjidil Haram dengan Arafah, tempat perkumpulan, pertemuan sana, adalah sekitar 22 km. Dan pergerakan akan bermula seawal jam 7 pagi, waktu tempatan ataupun waktu kita 12 tengah hari. Dan juga secara hari Isnin itu adalah yang terbaik. Waktu malam nanti, kita malam saya, kita duduk di tikar semayang berdoa. Kata teman-teman, kata kawan-kawan saya, itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, waktu yang mustajab untuk kita berdoa, saudara. Pergerakan jemaah haji menggunakan 21 bas yang disediakan bagi setiap maktab. Untuk setiap maktab penginapan ada 21 buah bas yang membawa jemaah haji dalam 3 penggiliran perjalanan. Wukuf, rukun haji yang dilakukan dengan berada di Padang Arafah, mulai daripada tergelincirnya matahari, itu waktu zuhur di sana, saudara, iaitu pada 9 Zulhijjah, sehinggalah sebelum fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi kalau di sana waktu zuhur, kita maghrib ataupun isyak. Itulah waktu terbaik, saudara, untuk kita berdoa pada Allah SWT. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, kesemua jemaah haji Malaysia akan bergerak untuk mabit ataupun malam di Muzdalifah bermula jam 6.30 petang sebelum melontar di Mina hinggalah 13 Zulhijjah, saudara. Ini gambaran saya dapat daripada Tanah Suci Mekah. Dan setakat hari ini, rombongan Malaysia mendapat keutamaan, saudara. Raja Arab Saudi memilih waktu melontar. Kita ni dapat orang ini jemaah yang awal untuk melakukan melontar yang pertama, iaitu di ketiga-tiga jamrah. Alhamdulillah, jemaah kita dapat melontar pada slot malam bermula 8 hingga 10 malam kerana keadaan cuaca yang lebih dingin. Jadi cara melontar tidak dilakukan siang kerana panas. Jadi pihak berkuasa menyarankan agar jemaah haji Malaysia mula melontar jam 8 malam, saudara. 50% jemaah haji akan melakukan nafar awal, iaitu melontar jamrah pada 2 hari, iaitu 3 hari Tashrik.
manakala separuh lagi itu nafar tahni atau melontar bagi ketiga-tiga hari tasyrik. Dan mereka akan bertahlul sebelum meninggalkan Mina untuk melakukan tawaf serta sya'i. Kalau lepas itu, maka lengkaplah ibadah haji mereka. Bila nak pulang nanti, mereka tentulah akan mengadakan tawaf wida' ataupun tawaf selamat tinggal. Saudara, bagi mereka yang biasa dah pernah pergi ke Mekah, saat yang paling sayu saudara adalah melakukan tawaf wida'. Bila kita mengelilingi Kaabah, saudara, sayu saudara, kerana kita akan meninggalkan dan kita berdoa pada Allah SWT agar mendapat kesempatan dijemput sekali lagi oleh Allah SWT menjadi tetamunya, saudara. Terima kasih saudara Azlan Yusof. Salam ceria dari Batang Kali. Saudara Sally, saudara Abdul Aziz daripada salam perpaduan daripada Miri Sarawak. Begitu juga dari Sambedal, Sejarudin, Datuk Anwar Bakar, Puan Hatijah. Saudara, selesai cerita Mekah, balik negara kita sekarang ni, nampak gayanya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, saudara Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, beliau memahami pentingnya bahawa kita untuk menjaga bekalan makanan yang cukup. Sebab itu negeri Melaka, kerajaan negeri Melaka sekarang ni akan memajukan semua kawasan-kawasan tanah terbiar. Jadi teman-teman yang tinggal di Melaka, jika anda ada kawasan-kawasan tanah terbiar, segeralah menghubungi pejabat Ketua Menteri Melaka kerana pihaknya telah pun menyediakan peruntukan kewangan untuk memajukan ke semua tanah-tanah terbiar untuk dimajukan dengan sektor pertanian moden. Ini kerana menurut Datuk Rauf, katanya bahawa Melaka walaupun negeri kecil, tapi mampu untuk menghasilkan makanan seperti padi, kai, ubi, jagung dan macam-macam sayur-sayuran ataupun mau menternak, ternakan ayam, lembu dan kambing, saudara. Itu di Melaka. Dan siang tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Negeri Sembilan melancarkan Hari Sentuhan Kasih di Negeri Sembilan, saudara. Bagaimanapun menurutnya, banyak orang bertanya bagaimana keadaan ekonomi negara. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kejatuhan nilai mata wang ringgit ia dipengaruhi oleh kadar faedah negara yang terlalu rendah. Saya dah bercakap malam kemarin, saya dah bagi tahu bahawa punca kita ni tidak dilihat wang kita ni dilihat menarik kerana kadar faedah yang disediakan oleh pihak bank di England, pihak bank di Amerika, kerana mereka menetapkan kadar yang tinggi kalau mereka menyimpan di sana. Jadi sebab itu mereka mengeluarkan wang dari negara kita ni dimasukkan ke negara-negara Uncle Sam, negara England dan di luar sana kerana mereka melihat kadar faedah yang tinggi. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya banyaklah pelabur-pelabur yang lari ke negara sana. Ya, jadi sewaktu beliau berucap di program Temu Anwar di Universiti Sains Islam Malaysia, beliau menambah walaupun nilai ringgit jatuh, namun kadar pertumbuhan ekonomi dan pelaburan dalam negara masih menunjukkan peningkatan. Masalahnya sekarang, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita naikkan kadar faedah semalaman ataupun OPR, kalau kita meneruskan naik lagi kadar bank, kalau faedah bank, maka ia akan memberi kesan kepada rakyat. Jadi sebab itu beliau mahu mengharapkan agar warga kita bersabar seketika. Dalam keadaan-keadaan begini, insya-Allah keadaan akan pulih dalam suku tahun pertama. Dan pertumbuhan Malaysia saat ini telah pun dari segi pertumbuhan ekonomi kita mengatasi dari negara-negara jiran. Cuma kita nak mengekalkan kadar faedah bank. Sebab kalau dinaikkan kadar faedah bank, memang rakyat akan terkesan. Itulah antara punca-puncanya, kata Datuk Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Itu merupakan antara usaha yang sedang dilakukan kerajaan kini adalah untuk mewujudkan hub kewangan di Johor dan mengurangkan kos dalam pelaburan saham. Kita harap agar Menteri Kewangan, Yang Amat Perdana Menteri dapat menangani masalah ini. Tapi saya yakin, saya dan juga bersetuju kalau kenaikan kadar faedah bank tidak dinaikkan. Itu membuatkan pelabur memilih negara Amerika, England untuk membawa wang mereka ke sana. Tapi tak lama saudara. Sekejap je, kemudian besok mereka lari balik ke negara kita. Dan apabila wang ringgit kita ni ditambah pada harga yang agak rendah, tentulah import makanan kita agak mahal. Bersabarlah sedikit saudara. Cuma saya melihat, saudara, apabila saya menatap laporan daripada Sinar Harian, ia menyatakan bahawa pantai Bisikan Bayu di Kelantan, yang sebelum ini orang kata banyaklah pihak-pihak di pimpinan di Kelantan mengatakan
bahawa Pantai Bisikan Bayu terpalit dengan isu sampah. Tapi bagaimanapun, pihak pemimpin di negeri Kelantan saya nampak agak menyedihkan apabila 85 peniaga yang berniaga di tepian di Pantai Bisikan Bayu itu telah pun diarahkan untuk berpindah sebelum 3 Julai. Kalau semua berpindah, apa jadi pada mereka yang sedang menjalankan usaha untuk mencari nafkah? Saya merasakan bukan tak ada jalan penyelesaian. Jadi berbincanglah dengan peniaga-peniaga. Takkan mereka sendiri buat kotor. Kalau Majlis Perbandaran di Bacok berusaha untuk penambahbaikan lagi kawasan tersebut, tentulah mereka juga nak berusaha untuk memajukan kawasan mereka. Tapi kalau semua diarahkan berpindah, apa nak jadi? Sama di antara peniaga-peniaga di Pantai Bisikan Bayu itu, saudara, adalah terdiri daripada ibu tunggal yang terpaksa menanggung anaknya, ada anak yatim, ada golongan asnaf. Jadi saya haraplah agar kerajaan negeri Kelantan, pimpinan negeri Kelantan bersabarlah, jangan terus keluarkan arahan supaya semua 85 peniaga ini berpindah sebelum 3 Julai, saudara. Ini laporan daripada Sinar. Jadi menurut penyewa tapak Saudara Nur Hazri Memakno, jadi ertinya katanya penat lelah mereka bersama peniaga lain menghidupkan kawasan pantai tersebut seperti tidak dihargai apabila diperlakukan sedemikian. Sejak tahun 2020, dengan bermodalkan lebih RM100,000, pelbagai kemudahan seperti surau, tandas awam dan kemudahan rekreasi disediakan untuk menarik pengunjung. Tapi tidak sampai 3 tahun tanpa sebarang rundingan dan hanya notis saja diberikan untuk kami mengusung kawasan ini dalam tempoh 14 hari. Itu katanya waktu ditemui oleh wartawan di Pantai Bisikan Bayu, saudara. Saya haraplah, terus terang saya minta agar pimpinan kerajaan negeri Kelantan yang katanya kerajaan mau menyantuni rakyat, saudara, janganlah berlaku zalim. Banyak saudara, bagaimana untung nasib 85 peniaga yang bakal kehilangan punca pendapatan. Keadaan ini amat menyedihkan dan lebih mengecewakan lagi, mereka langsung tidak beri tempat baru sebagai ganti untuk meneruskan perniagaan. Bukan berniaga apa saudara, mereka berniaga laksa, berniaga mi udang, masakan panas, saudara. Jadi tiba-tiba dapat notis dalam tempoh 14 hari kena keluar. Janganlah berlaku zalim gitu. Saya berharaplah agar pimpinan di negeri Kelantan yang mendengar kenyataan saya ini, sebab saya petik daripada Sinar Harian yang melaporkan keadaan itu, berundinglah. Kalau kawasan itu kotor dengan sampah sarap, sediakan tempat untuk buang sampah. Kalau mereka enggan, boleh dikeluarkan saman dan sebagainya. Bukan terus dikeluarkan notis, tapi janganlah nanti keluar notis bagi pada orang lain pula peniaga. Bagaimana 85 peniaga? Tentulah mereka mengalami hilang mata pencarian. Tak baik, saudara. Saya hanya mampu untuk menyatakan apa yang sedang berlaku di pantai tersebut, saudara. Dia katanya pihak pengurusan Ibu Pejabat Tok Aman Bali Resort ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut dan akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat. Ada resort juga saya sebelah tu, saudara. Jadi orang yang tinggal dekat resort tu boleh makan di situ. Saya haraplah agar pimpinan negeri Kelantan dapat melihat. Saudara, hari ini saya rasa kecewa jugalah. Ini masuk politik, saudara. Banyak orang mengundang, bertanya dengan saya tak reti nak maki hamun orang. Kalau boleh, saya hendak agar kita menyantuni setiap masalah itu secara harmonis. Tapi saya melihat kenyataan pimpinan pemuda PAS, iaitu ahli Parlimen Pasir Mas. Dulu, mula-mula 2-3 hari lepas, dia kata bahawa kerajaan mesti memecat Presiden UMNO jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kononnya kerana masih lagi ada kes berjalan di mahkamah. Saya kata kalau masih berjalan kes mahkamah, takkan kena berhenti jawatan. Banyak juga kalangan mereka tu masih ada kes di mahkamah. Jadi bukan itu alasannya. Tapi hari ini, bila dia mengeluarkan kenyataan, saya lihat ini bukan kenyataan yang baik. Bukan kenyataan yang merupakan pimpinan daripada parti yang meletakkan Islam itu sebagai unjuran utama mereka. Itu pimpinan parti PAS. Bila mereka menganggap bahawa Barisan Nasional ini dilayan oleh DAP seperti kain buruk yang digunakan untuk mengelap kaki ketika basah. Astaghfirullahalazim. Tak ada ke bahasa lain?
Mula-mula dia minta Presiden UMNO. Saya nampak bahawa pimpinan pemuda PAS ni, saudara, memang dia bermusuh kuat dengan UMNO ni. Dulu, waktu mereka berada dalam kerajaan, saya ingat lagi, saudara, apabila UMNO menekan pimpinan Datuk Ismail Sabri, menekan Tan Sri Muhyiddin supaya syarat kita akan menyokong, kata Datuk Seri Najib, tak silap saya lah waktu itu, Datuk Seri Najib, even malahan Datuk Seri Zahid Hamidi juga mengatakan syarat kita akan sokong kerajaan waktu itu, saudara, jika diizinkan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja pada rakyat waktu itu. Dan dia pun dengan gelembungnya mengatakan macam peminangan Putih Gunung Ledang bersyarat nak buat jambatan emas, jambatan sebagai begitulah perumpamannya. Dan hari ini beliau mengatakan bahawa ini UMNO dianggap sebagai pengelap kaki saja DAP. Tak ada bahasa lain ke? Saya nak bagi tahu, jangan sampai orang UMNO serang parti anda. Saya sendiri pun tidak menyerang parti PAS. Saya cuba menyantuni. Tapi saya pun tak pernah mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Cuma saya mengatakan apabila parti gerakan yang dilihat tidak begitu Islamiknya, tidak begitu bersimpati, apabila PAS mau mewujudkan isu hudud dulu tu, mereka nak saman dan sebagainya. Saya cuma mengulangi peristiwa tersebut supaya pimpinan PAS berhati-hati. Tapi saya tak adalah pula nak kata dalam keadaan sekarang ni, jilat itu, jilat ini, itu bukan bahasa kita, saudara. Jadi kerana seolah beliau menggambarkan bahawa situasi Barisan Nasional sekarang ni seolah bersama dalam DAP dan kerajaan perpaduan dengan kiasan yang sebut itu, saya rasa tak sepatutnya. Saya melihat bahawa kalau nak berpolitik pun berpolitiklah, bukan dengan meluahkan kenyataan yang sebegitu. Kita orang Melayu, kita kaya dengan adab. Jadi kalau itulah gambarannya anda sebagai pemimpin anak muda, apakah itu gambarannya pemimpin masa depan PAS? Kerana beliau adalah ketua pergerakan pemuda PAS. Boleh gelar Parti Barisan Nasional ini pengelap kaki kepada parti DAP. Astaghfirullahaladzim. Jangan begitu, saudara. Apakah anda lupa bagaimana anda menyantuni UMNO sewaktu kita mengadakan muafakat nasional? Sama-sama menangis, berpeluk-pelukan. Bila tak bersama, terus makin hamun. Cukup-cukuplah anda melukakan hati warga UMNO. Jangan saya risau nanti anda akan diserang. Saya lihat Wan Mahusin pun dah mula membongkar bagaimanapun istana anda di Pasir Mas. Orang akan bongkar nanti. Jangan. Bolehlah bagi kenyataan. Boleh bagi kenyataan kenapa DAP buat kenyataan sebegitu. Dan UMNO harus berhati-hati. Adakah lebih manis? Adakah lebih baik kalau mereka mengeluarkan kenyataan sebegitu? Memang kita tahu apa yang dilapaskan oleh Tony Puah itu bukanlah satu gambaran yang jelas merupakan satu keputusan ataupun pendirian parti DAP. Kerana Tony Puah sekarang ni tidak apa jawatan pun. Dia bukan ahli parlimen dan dia merupakan kumpulan yang bermasalah dalam sama dia orang. Dia tidak sealiran pemikirannya dengan Anthony Loke selaku Siswa Agung DAP. Jadi bagi saya lah, tiba-tiba lah ada pula warga UMNO daripada cawangan mana-mana ataupun bekas ahli parlimen UMNO menyelar di PAS. Apa perasaan anda? Jadi harus dipikirkan begitu, saudara. Saya rasa tak payahlah nak serang teruk-teruk sangat pun dalam berpolitik. Sebab itu saya katakan sekarang ini musim pesta makin hamun. Apabila mereka menganggap PAS UMNO ini sebagai pengelap cuma tapak pengelap kaki DAP. Saya kata itu terlalu celupar, saudara. Biadab kenyataan begitu. Saudara, saudara seli-seli, dia kata PAS syurga sangat ke? Jangan lupa, saudara. Macam Tony Puah, dia pun bermasalah parti dia. Kalau dia kata bahawa UMNO ni korup apa semua, parti mereka pun yang terbaru daripada DAP pun sedang disiasat oleh SPRM yang bergelar menteri. Kita tak pernah pun nak serang parti mereka. Jangan lupa ada juga kalangan pemimpin daripada DAP yang terlibat dalam kes perbicaraan, melakukan pencerobohan terhadap kewanitaan. Ada, bukan tak ada. Bagaimana dengan cerita-cerita Lim Guan Eng? Dia Tony Puah, dia buat kenyataan begitu bagi saya lah. Saya tak nak ambil pot, saudara. Sebab itu menurut Yang Muhammad, Presiden UMNO, dia kata tak payah layan lah. Tak payah layan apa yang Tony Puah cakap. Selaku Presiden UMNO, Datuk Ahmad Zahid menasihatkan semua pemimpin parti itu supaya tidak melayan atau memberi sebarang reaksi terhadap kenyataan bekas usaha publicity. Dia bekas, dia bukan usaha publicity, saudara. Menurut Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi,
Ini kerana kenyataan itu bukan pandangan rasmi daripada kepimpinan mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan. UMNO tidak mengadakan perjanjian dengan DAP. UMNO mengadakan perjanjian bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada DAP, ada Amanah, adanya Parti Keadilan. Mungkin mereka marah kerana wujudnya kerajaan perpaduan ini, DAP cuma dapat 4 kerusi saja sebagai menteri. Mungkin. Dan saya tahu Tony Puak ini adalah antara orang yang dulu begitu rapat dengan Dr. Mahathir mau menjatuhkan UMNO dengan isu 1MDB. 5 tahun dia mengerjakan UMNO dengan pelbagai isu, dengan pelbagai cerita dan sebagainya. Jangan lupa saya tak pernah lupa. Sebab itu kenyataan begitu, betul lah kenyataan yang amat berhormat pada Timbalan Presiden UMNO, dia kata kenyataan itu bukan pandangan resmi dari kepimpinan mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan. Dan sebab itu beliau telah beritahu jangan ada reaksi untuk membalas dan sebagainya daripada pihak kita. Menurut Datuk Zahid, jika isu tersebut terus ditimbulkan, ia akan menampakkan seolah-olah ia masalah besar. Kenyataan dikeluarkan oleh Tony Puak bukannya menjadi dasar, pegangan atau ketetapan kepimpinan mana-mana parti. Pegangan kami, kata Datuk Zahid, perundingan diadakan antara BN dan Pakatan Harapan. Jadi bagaimanapun beliau berterima kasihlah kepada Sisa Agung DAP Anthony Siu Fuk yang awal-awal lagi telah pun mengeluarkan kenyataannya. Apa kata kenyataan media Sisa Agung DAP Look Siu Fuk? Pertama, dia merujuk pada laporan media yang memetik ucapan Tony Puak dalam satu majlis yang dianjurkan oleh DAP Petaling Jaya. Bukannya satu DAP Malaysia, DAP Petaling Jaya. Dan katanya, Tony Puak tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam DAP. Justru itu, beliau bercakap atas kapasiti individu dan tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti. Itu kenyataan Anthony Loke, saya. Ucapan sebut yang berunsur serangan terhadap rakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan tidak seharusnya dikeluarkan ataupun uncalled for. Kepimpinan tertinggi DAP telah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik lain demi mencapai kestabilan politik. Sebarang kenyataan provokatif terhadap rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan adalah tidak selari dengan pendirian dan hala tuju parti masa kini, katanya. Jadi saya ingin mengingatkan semua pemimpin dan ahli DAP untuk sentiasa menjaga keharmonian dalam hubungan antara parti dan gabungan dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik yang amat diperlukan pada ketika negara menghadapi pelbagai cabaran luaran. Sesiapa dalam DAP yang tidak boleh menjaga mulut mereka dalam perkara itu adalah tidak dialulukan sama sekali untuk berucap di pentas DAP. Itu kenyataan Tony Puak, saudara. Bukan kenyataan Tony Puak, kenyataan Anthony Loke. Tak ada lagi akan dilayan mereka untuk berucap bagi pihak DAP. Dalam keadaan begitu, saudara, veteran UMNO melalui Sisa Agungnya, Datuk Mustafa Yaakob, dia menuntut agar Tony Puak memohon maaf kepada Barisan Nasional atas keceluparannya menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan korup. Itu kenyataan daripada veteran UMNO. Kita pun menuntut begitu. Tapi setelah saya fikir-fikirkan, tak payah kita layan lah. Ini Mamat Kulub ni, saudara, memang tak boleh pakai dari dulu lagi. Inilah antara ciri-ciri yang ada dalam DAP yang merosakkan hubungan warga kita terhadap parti sebut. Orang macam inilah, saudara, yang celupar, yang kurang ajar, yang biadab. Tapi bagi saya melihat kerana hari ini dia tidak mempunyai apa-apa jawatan. Sebab itu, menurut Sisa Agung, UMNO veteran, bagi saya lah, tak payah nak minta maaf lah, biarlah dia punya hal lah. Tak ada penting pun. Dia bukan memegang jawatan sebagai sisa publicity ke, atau jawatan-jawatan kuasa pusat ke, tak ada. Dia tidak mempunyai sebarang jawatan. Dan kita tahu latar belakang dia, saudara. Kita tahu latar belakang dia. Saya biarkanlah Datuk Lokman Adam belasah dia. Saya bukan orangnya nak belasah orang sana begitu. Datuk Lokman Adam mungkin mempunyai banyak cerita-cerita, banyak kes-kes yang melengkari kehidupan Tony Puak. Sehingga dia tidak dipilih oleh parti tersebut untuk bertanding. Bolehlah dia kata dia tak nak bertanding, tapi parti tidak meletakkan beliau sebagai calon dalam pilihan yang lepas, saudara. Itulah saya harapkan, saudara. Baik, saudara. Itu cerita antara kita dengan DAP. Yang amat Presiden pun dah kata tak payah kita layan lah. Now sekarang ni saya nak melihat, terus terang saya katakan,
dalam musim kita menghadapi pilihan raya negeri ini, saudara, UMNO ni sebenar-benarnya dirosakkan oleh kerana kekecewaan bekas-bekas pemimpin UMNO yang pada awalnya semasa berada dalam UMNO, mereka mempertahankan wadah perjuangan UMNO. Kononnya waktu mereka berada dalam UMNO, mau membela agama, bangsa dan negara, semua itu hanyalah bagi saya satu ayat-ayat klise saja. Bila diri mereka diuji, maka barulah terpancar kelemahan pada diri mereka sehingga mereka sanggup menghina, memfitnah, malah lebih teruk lagi. Ada di kalangan mereka yang sanggup untuk melihat parti UMNO ini dikuburkan. Saya nak lihatlah mereka yang sekarang ni berada di luar UMNO. Itulah natijahnya. Orang yang tak pernah berterima kasih, orang yang tak pernah tahu diuntung kekayaan mereka, mereka jadi pemimpin, mereka diangkat sebagai wakil rakyat, mereka diangkat sebagai menteri, semua melalui rumah UMNO. Tapi bila tak ada berada dalam UMNO, mau nak melingkup ke UMNO sama sekali. Inilah perangai orang yang tak reti berterima kasih. Saya tak mau sebutlah siapa, anda dengarlah ucapan-ucapan mereka. Tak betul saja UMNO ni. Tapi sewaktu mereka memegang jawatan dalam UMNO, waktu itulah UMNO dipuja, dipuji. Aduhai, sampai kita dengar pun naik meluat saya. Saya nak bertanya, kalau mereka diberi jawatan, diberi kesempatan bertanding tu hari, apakah mereka membuat tindakan sebagai sekarang? Tak ada, saudara. Itulah perangai manusia ni. Dan sebab itu saya melihat ada juga, bila dah dekat-dekat dengan pilihan raya ni, saudara, budaya lama ada lagi, saudara. Ada 5-6 orang tu masih ada lagi. Saya melihat apabila Yang Berhormat Presiden UMNO bercuti ke luar negeri, bila balik tadi, awal pagi tadi dia balik pulang ke negara dan kembali berada di pentas politik, ramailah saudara yang datang berbondong-bondong bertemu dengan Presiden, cium tangan, saudara, sebab nak dipilih jadi calon. Inilah realiti politik sebenarnya, saudara. Ada yang, bagi saya lah, mereka ni macam semut, merayau-rayau mencari gula. Malahan sekarang ini, kerana kedudukan Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, yang dilihat macam gula, semut mayat pun datang. Sebab itu saya mengharapkan agar Presiden UMNO berhati-hati dengan orang macam ni. Sekarang ni dah ramai, saya tahu, bukan saya tak tahu. Saya melihat, saya mendapat laporan. Ada teman-teman beritahu. Saudara Kuih Ramli, 10 Wolot tu lupa daratan, tak kenang budi. Benar, saudara. Bukan 10 pun, tak ada mana pun. Mereka kerana tak dipilih sebagai calon. Tak dipilih, tidak berada dalam kepimpinan. Apakah ini sikap orang Melayu yang tidak mengenang budi? Bagi saya langsung tidak terfikir oleh mereka, dan mereka seperti orang DAP juga menyerang UMNO. Apa mereka dapat kalau UMNO terkubur? Apa keberuntungan mereka? Apakah mereka mampu untuk memimpin balik UMNO? Itu keadaan saya sepatutnya rakyat harus ingat. Kalau orang macam ini naik ke pentas maki hamun UMNO, tak payah dengarlah, saudara. Kalau boleh tanya dia balik, "Oi, kamu dalam UMNO dulu apa kamu buat? Kenapa dulu kamu puji bagian pemelangit? Kenapa kamu ajak rakyat, marilah bersama-sama dengan UMNO? Sekarang ni kamu maki hamun UMNO kerana kamu tak jawatan." Saudara Aliah Belatik, dia kata, itulah muka-muka tarpal. Memang begitulah cara politik mereka. Orang ni tak boleh dipercaya langsung, saudara. Langsung, saya tak langsung hormat orang begini. Saya lebih menghormati kalau orang tu dah habis, dia dah pencen, sudahlah. Takkan nak menongkak langit, takkan nak turun jadi menteri. Ini tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi wakil rakyat, maki hamun. Saudara, kena ingat, saudara. UMNO ni satu waktu dulu adalah tempat untuk rakyat berpaut. Untuk rakyat menyandarkan harapan. Bukan hanya politik, tetapi untuk kehidupan warga bangsa kita. Perlu ingat dan insaf, saudara. Dulu, kepimpinan UMNO cawangan. Memang diterajui oleh golongan terpelajar dan dihormati. Tapi hadirnya orang macam ni, orang yang sekarang ni berada di luar tu, mereka inilah yang merosakkan. Dulu, mereka inilah juga yang melakukan cantah-mencantah sewaktu mereka memegang jawatan sebagai ketua bahagian. Saya nak cakap terang, saudara, bukan tak ada bijak pandai di Tanjung Karang yang hebat daripada mereka. Tapi bila nak naik sikit, dicantas. Diusir daripada UMNO. Kerana mereka nak jaga diri mereka. Sehingga kan orang melihat UMNO tidak lagi dilihat sebagai payung untuk memayungi kehidupan warga bangsa kita. Bukan tak. Tengoklah sendiri, saudara. Bila nampak sikit orang tu bijak pandai, maka orang tu perlu dicantas. Dulu keketuaan UMNO di Cawangan membantu menggerakkan kepimpinan UMNO bahagian dan pusat. Sama ada dari segi buah fikiran, sokongan, malahan keuangan juga, saudara. Tapi hari ini apa berlaku, saudara? Ini masalah sekarang ni saya lihat. Ketua Cawangan bukan lagi menjadi satu jawatan yang eksklusif ataupun dihormati. Sebaliknya, kebanyakannya mereka hanya menjadi orang yang menadah tangan.
Saya rasa malu juga saudara kalau adanya ketua-ketua cawangan yang bila jumpa presiden, bertemu dengan pemimpin tertinggi UMNO, mendadah tangan. Seolah-olah mencari laba dalam politik mereka. Ini keadaannya, mereka mau menuai kekayaan. Tambah-tambah lagi sekarang ni UMNO berada dalam kerajaan dan antara pemimpin-pemimpin UMNO jadi menteri. Jadi mereka juga melihat ini peluang untuk menuai kekayaan. Sedangkan dalam keadaan negara yang begitu susah, mereka tak peduli. Mereka lebih penting kepada diri mereka, saudara. Sebab itu saya katakan, saudara, sekarang ni, memanglah, it's not easy. It's not that easy to believe. Tapi memang sukar untuk diyakini. Tapi inilah hakikatnya, saudara. Bahawa saya melihat bahawa besar kemungkinan impian mereka yang nak menawan apa ini 6 negeri itu, saya rasa rakyat tak akan percaya. Dulu benar. Waktu pilihan raya umum yang ke-15 dulu, kebanyakan rakyat mungkin mereka marah sebab berlakunya perpisahan antara UMNO dengan PAS yang menyantuni muafakat nasional. Tapi hari ini mereka dah sedar, mereka dah dapat melihat sejauh mana Perikatan Nasional menyantuni PAS. Saling-saling tenggik-menenggik, saudara, kait-mengait, itu keadaannya, saudara. Dan untuk mereka berbelanja sebagaimana pilihan raya umum yang ke-15 dulu, saya rasa sudah sukar. Tambah-tambah lagi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang mengintai siapakah mereka ini yang akan melaburkan wang untuk menggamit undi. Jadi dalam keadaan kesukaran ini, mampukah mereka menggamit semula atau meneruskan sokongan daripada anak muda? Saya kata susah, saudara. Sebab itu, selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Kelantan 3 hari lepas, saudara, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah pun dibubarkan. Dan insyaAllah, dalam tempoh 60 hari, maka pilihan raya umum negeri sebut akan diadakan. Tapi, mampukah Kelantan bertahan sebagaimana hari ini? Saudara, kenyataannya memang kita tak nafikan dalam pilihan raya umum yang lalu, Perikatan Nasional mendapat lebih kurang apa ni? Perikatan Nasional dapat 14 kursi parlimen. Tapi tak boleh nak dianggap kursi parlimen itu sebagai modal besar mereka. Dan PAS ada 45 Dewan Undangan Negeri, tapi PAS mendapat 13 kursi parlimen dan PRU 5 dalam PRU lepas. Kawasan-kawasan parlimen yang dimenangi oleh PAS iaitu di Tumpat, Pasir Mas, Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai, Rantau Panjang, Pekalan Cepa, Ketereh, Macang, Gua Musang, Kubang Krian, Tanah Merah dan Jeli. Tapi daripada itu ada juga daripada asalnya daripada UMNO, saudara, macam di Jeli dan juga Tanah Merah. Tapi jangan mereka beranggapan mereka boleh menang. Saya nak ajak anda untuk melihat. Saudara, anda untuk melihat sekarang ini, contoh saya bagi, Dewan Undangan Negeri N1 Pengkalan Kubu. Benar? PAS menang dalam pilihan yang dulu dengan mendapat undi sejumlah 10,142. Calon daripada Barisan Nasional, Ustaz Haji Razi, daripada Barisan Nasional dapat 8,563 dengan majoritinya 1,579. Tapi di situ, kerana 3 corner fight ataupun 3 penjuru, calon daripada Parti Keadilan, saudara, calon daripada Parti Keadilan memungut sejumlah 1,583. Majoriti yang dia dapat, ini Ustaz Lan ni, dia dapat 1,579. Tapi undi daripada Pakatan Rakyat, saya yakin mungkin daripada Amanah ataupun Parti Keadilan, 1,583. Kalau dicampur dengan UMNO, situ saja mungkin menang dalam 10-20 undi. Apatah lagi dengan keadaan di Pengkalan Kubu, katanya ada isu besar yang akan diledakkan waktu terdekat. Di kawasan N2 Kelaburan, memang kita tak nafikan PAS menang besar melalui Cik Gunan. Dia dapat 12,422, majoritinya 4,929. Calon daripada UMNO, Cik Hashim daripada Barisan Nasional. Ini masalahnya UMNO mengalami cah keting. Calon daripada PAS dan daripada Keadilan dapat 1,970. Jadi situ ada lebih kurang 8-9,000. Lebih kurang 3,000 lebih, saudara. Sukar juga nak cari dia 3,000, tetapi kalau tidak ada berlaku cah keting di kawasan Kelaburan, ada ruang untuk calon-calon yang didatangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Di Pasir Pekan ni, saudara, itu memanglah kawasan kubu PAS, kerana dimenangi oleh Datuk Ustaz Mat daripada Parti PAS. Dia dapat 14,298 undi.
Majoritinya 8,352. Tinggi saudara. Jadi sukarlah saudara. Sebab dia dapat 14,000 sedangkan UMNO 5,900 dan Parti Keadilan mungkin Amanah ataupun PKR dapat 7,000, 8,000. Nak cari 6,000 seksa lagi saudara. Begitu juga di Wakaf Baru. Tapi di Wakaf Baru saudara, Wakaf Baru calon daripada PAS iaitu Haji Rosli Abdullah. Dia dapat 10,287. Calon UMNO Barisan Nasional Datuk Rosdi dia dapat 9,900 iaitu 387 majoriti saja. Waktu itu calon daripada Parti Keadilan ada 1,999. Sebab itu saya melihat Wakaf Baru ada ruang untuk UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk memenangi kursi tersebut saudara. Di Kijang, Dr. Izani daripada PAS dia dapat 9,000, majoritinya 4,700. Memang kawasan itu kawasan PAS, tak payahlah berusaha. Tapi terpulanglah pada ahli-ahli kita, jangan kata tak berusaha. Di Cempaka saya melihat, ini Cempaka cantik saudara. Kerana kawasan ini dulu kawasan ini Tuan Guru, Nik Aziz saudara. Dan dalam pilihan lepas, anak dia Ustaz Nik Omar mewakili Parti Keadilan, dia dapat 2,400. Ustaz Fadhan daripada PAS dapat 10,000. Calon daripada UMNO iaitu Saudara Faris dapat 7,075. Kalau dicampurkan dua tu saudara, saya rasa maksima majoriti yang diorang ada pun lebih kurang dalam 3,400. Tak sukar untuk digamit calon-calon sokongan untuk di kawasan Cempaka. Bagi kawasan Panco saudara, Panco, Datuk Nik Omar Parti Islam Malaysia dia dapat besar saudara, 13,000, majoritinya 7,288. PKR campur dengan UMNO pun tak mampulah saya nampak untuk. Jadi dalam bahasa orang putihnya don't waste time. Tapi di Tanjung Mas juga besar saudara. Tanjung Mas ni Kak Ani calon PAS dia dapat 13,000, calon UMNO 6,000, calon daripada Perikatan Nasional, daripada Parti Keadilan 4,000. Situ lebih kurang 10,000, ada 11,000. 13 dengan 11,000. It's going to be tough fight saudara. Saya nampak ada untuk di Tanjung Mas. Di Kota Lama ni yang jadi kesebutan saudara. Sebab ini kawasan dulu diwakili oleh Datuk Anwar Tan. Dia dapat 8,410 tapi dia punya majoriti cuma 1,445. UMNO meletakkan Tan Sri Rashid. Tan Sri Rashid dapat 6,900 daripada Parti Keadilan. Dan daripada Barisan Nasional 5,500. Dua ni campur dah ada di situ ada 11,000. Jadi di sini Kota Lama adalah kawasan rebutan. Ruang untuk UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan untuk mencapai kejayaan di Kota Lama tu agak jelas saudara. Bagi kawasan Bunut Payung juga saya nampak ada ruang saudara. Apabila calon daripada Dr. Ramli dia dapat 10,000. Majoritinya 4,600 tetapi calon daripada Keadilan dia dapat 4,500 dan calon daripada UMNO 6,000. Kalau dua ni dicampur ada 10,700 10,800. It's going to be very tough fight di kawasan Bunut Payung saudara. Bagi kawasan Tendung, kawasan Tendung ni saudara, juga ruang untuk menang ada. Kena bekerja lah saudara. Sebab calon Ruzi Muhammad daripada PAS 8,900. Calon daripada UMNO 6,700. Calon daripada Parti Keadilan saudara, ada dapat 1,400. Ada juga calon bebas dia dapat 1,400. Di situ saja kalau betul-betul usaha untuk kerusi DUN Tendung ada ruang saudara. Bagi Pangkalan Pasir, ini berat sikit saudara. Pangkalan Pasir dia menang besar 4,500 dia punya majoriti. Bagi kawasan Meranti, ini di kawasan Pasir Mas tak silap saya, Ustaz Nasyaruddin dia dapat majoritinya 6,100. Juga kalau dicampurkan antara parti daripada Parti Keadilan dan UMNO pun cuma dapat dalam 7,000. Dia nak lawan dengan 10,000. Agak kawasan ini, kawasan Meranti ini saya kata ini kubu PAS.
Tetapi di Cetok, saudara, di Cetok ada ruang. Kerana Haji Zuhairuddin Abdullah, dia dapat 8,700. Majoritinya cuma 2,607, sedangkan Parti Keadilan dapat 1,900. Di situ ada lebih kurang, kalau nak lari pun lebih kurang 400 atau 300 undi saja. Kerana calon Barisan Nasional 6,044. Kalau campurnya di situ ada 7,000, ada 8,000. 8,000 lebih, 8,100 dengan 8,700. Ruang untuk warga UMNO dicetok bekerja keras, insya-Allah ada di situ, saudara. Di kerusi Gual Priuk, Gual Priuk Ustaz Mat, juga ada ruang. Sebab dia majoritinya 2,123. BN 6,500 dan Parti Keadilan 1,500. Itu ada 8,070. Tak banyak, saudara. Bagi Apam Putra. Apam Putra, kalau UMNO tidak melakukan di kalangan mereka tak ada cah keting, chances untuk menang besar. Kerana calon dulu Abdul Rasul daripada PAS dapat 7,134, calon daripada Barisan Nasional 6,700 dengan majoriti 348. Tetapi calon daripada Keadilan, Parti Keadilan, Syam Gas, dia dapat 1,082. Kalau dicantumkan 1,082 dengan 6,700, di situ aja 7,080. 7,800. Artinya dia cantum PAS cuma dapat 7,100. Ruang untuk menang ada, saya. Kerja keraslah. Salo juga agak menarik sebab Haji Saiful daripada PAS dapat 11,000, calon daripada UMNO 6,000, calon daripada Keadilan 3,600. Artinya 3,600 campur dengan 6,000, situ saja ada 10,100. Sedangkan calon daripada PAS dia dapat itu hari, Haji Saiful dia dapat 11,000. Beza lebih kurang 800 saya rasa. Di Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh ni kubu PAS. Saudara, Pasir Tumbuh di PAS. Tapi di Demit, saudara, juga kubu PAS kerana dia letakkan calonnya kat TAS. Kat TAS bertanding, PAS dapat 13,000. Jadi macam kita katakan, letakkan calon untuk bertanding dengan DAP di kawasan Kepung. Lebih kurang begitulah, saudara. Tapi di Tawang pun sama juga, saudara. Cuma agak mantap juga. Di Tawang, undi Barisan Nasional dapat 10,400. Besar, saudara. Ada ruang untuk menang. Di Pantai Irama. Di Pantai Irama, 12,000 PAS dapat, UMNO dapat 10,000. Saudara, kalau dicampur pula dengan undi Parti Keadilan 1,400 itu, hampir-hampir sama untuk Pantai Irama. Di Jelawat, juga lebih kurang sama. Jelawat, waktu pertandingan itu hari, di Jelawat, calon PAS dapat 12,000, Cikgu Aziz. Calon daripada UMNO 9,968. Tapi Parti Keadilan situ ada 1,400. Itu di Jelawat, saudara. Bagi kawasan Melo, ruang untuk menang ada, saudara. Kerana di situ calon daripada PAS Dr. Yusnan dia dapat 7,800 dan calon daripada Barisan Nasional Cikgu Haji Azmi 7,100. Jadi majoritinya 647. Tapi di situ ada Haji Aziz daripada Parti Keadilan 2,122. Kalau campur dua ni, mantaplah, saudara. Itu di kawasan Dewan Negeri Melo. Di Kaduk, saudara, PAS dapat 7,025. Majoritinya 1,864. Tapi, saudara, Parti Keadilan ada 1,200 undi di situ. Undi Barisan Nasional 5,000. 5,000 ada 7,000 lebih, saudara. Tough fight di Kaduk. Saudara, bila saya cakap benda begini, saudara record supaya bila result nanti keluar, boleh kita buat perbandingan. Sejauh mana kenyataan saya ini benar atau tidak, saudara. Di Kok Lanas, memanglah, kini sebenarnya kubu UMNO. Tapi Datuk Alwi tidak bertanding. Kita tak tahulah macam mana pimpinan di Ketereh. Kerana waktu tu Datuk Alwi menang dapat 10,900. Majoritinya 1,122. Dan Keadilan dapat 1,700. Kalau campur situ dah ada 12,000. Sedangkan calon daripada PAS, Ustaz Nik, dia cuma dapat 9,700. Saudara. Bagi Bukit Panau, Datuk Abdul Fattah daripada PAS 14,000. Tapi calon daripada Barisan Nasional Cikgu Dayang Saniah dapat 10,000. Dan
calon daripada Parti Keadilan dapat 2,963. Saudara jangan lupa saudara, pilihan raya tahun 2018 dulu, UMNO dengan PAS seolah ada kerjasama saudara. Banyak orang tak tahu ni, masa itu. Jadi mana UMNO boleh menang, tak menang, kalau calon turun ke pembukaan yang kuat. Dan waktu itu, UMNO mengalami penyakit paling teruk sekali di Kelantan waktu itu, cah keting. Tapi apakah ini akan berulang untuk pilihan raya akan datang? Kerana di Gua Ipoh, saya nampak ada ruang di Kemahang. Kemahang majoriti 923 saja. Sedangkan calon daripada Keadilan ada 700 lebih, UMNO dapat 6,000 lebih. Begitu juga di Selesing, kawasan Tubuh PAS, di Limbungan, Ustaz Nazlan. Di Semerak 8,000. Semerak ni saudara, Tok Wan Hassan, dia dapat 8,278. Dan UMNO, Cikgu Awi saudara. Kalau Cikgu Awi tak ada cah keting, dia boleh menang saudara. Sebab majoritinya 632, Parti Keadilan ada 950. Di Gaal, Ustaz Rodi, dia dapat 7,500, calon daripada UMNO, 5,900. Kalau campur, ada ruang lebih kurang, kena cari lebih kurang 600, 700 undi lagi. Di Pulau Condong, PAS dapat 9,000, UMNO Barisan Nasional 7,000. Jadi semua calon-calon yang turun oleh UMNO, saya melihat di Kelantan, mereka masih lagi menggapai yakin rakyat Kelantan yang banyak. Tak ada seorang pun yang hilang deposit, saudara. Dan kali ini bila mereka hadir bersama dengan Parti Amanah dan Pakatan daripada Keadilan, saya yakin penambahan kursi undi akan bertambah. Jadi di Temangan juga ada ruang, di Kemuning majoritinya 1,035, sedangkan calon daripada ini di Kemuning saudara, calon daripada di Keadilan 2,100. Kalau campur antara UMNO dengan Keadilan, ya saudara, maka dapat 12,000 saudara. Bukit Bunga ini kawasan UMNO. Itu saudara Datuk Adhan Kecil. Majoritinya 1,081 dan calon daripada Parti Keadilan dapat 659. Campur tu artinya majoritinya dekat-dekat 2,000 saudara. Di Air Lanas, ini Datuk Mustafa Muhammad, kawasan undi Barisan Nasional. Di sekarang ni, apakah orang di Jeli mampu mempertahankan kedudukan? Di Kuala Balah, Datuk Aziz Barisan Nasional juga menang saudara, mengalahkan calon PAS Haji Penli. Di Mengkabang ni kawasan asal UMNO saudara. Bila ada berlaku cah keting, itu yang kita kalah. Sebab itu majoriti yang dimenang oleh PAS cuma 829. Saudara. Di Gucil. Gucil juga kawasan UMNO. Ini di kawasan Kuala Kerai. Gucil PAS dapat 7,500, calon UMNO 5,200. Tapi jangan lupa, walaupun the majority 2,200, di Parti Keadilan punya calon dapat 2,300. Majoriti 2,200, calon daripada Keadilan 2,300. Di situ saja ruang untuk menang ada di Gucil. Terpulanglah pada pimpinan. Begitu juga Manik Urai. Manik Urai besarlah juga dia punya kawasannya. Majoriti pun 3,000 lebih. Itu dulu pun memang Manik Urai ni kawasan kubu PAS. Di Dabung. Dabung ada ruang. Kerana calon PAS Tok Ime Kuzaki, di majoritinya 589. Kalau campur UMNO dengan Keadilan, menang. Begitu juga di Nenggeri. Nenggeri ni kawasan dalam kawasan Kuala Musang. Saya melihatkan bahawa kita menang itu pun tak banyak majoritinya saudara. 461 saja. Tapi berhati-hatilah. Sebab dia dimenangi oleh Abdul Aziz daripada Barisan Nasional, 5,500. Sementara Tok Pengulu P dia dapat 5,045. Ini Nenggeri. Kawasan Paloh besar, walaupun saudara Amran Haji Arifin dia dapat 6,900 mengalahkan Ustaz Man dengan majoriti 1,439. Kalau ada undi daripada Keadilan lagi, artinya dia boleh dapat 2,000 majoriti. Begitu juga di Galas, iaitu Abedin, iaitu Timbalan Ketua Bahagian sekarang. Dia dapat 7,281 dan mengalahkan Ustaz Mi daripada Parti PAS. Keadilan ada 2,900. Saya nampak di situ menang besar di Galas. Itulah keadaan saudara yang saya lihat
Saya harap anda faham kedudukan di Kelantan. Ruang untuk UMNO menggugat keadaan di Kelantan itu ada. Asalkan warganya ikhlas. Dan sekali lagi saya nak jelaskan. Calon memainkan peranan yang terpenting di negeri Kelantan. Kalau calon itu tak baik, muka ada comot, sukarlah. Itu keadaan segera. Jadi, saudara Firdaus menang 14-0 pun kalau negeri masih mundur, untuk apa? Itu keadaannya, saudara. Dan saya haraplah warga Kelantan dapat berfikir secara matang, berapa lama mahu Kelantan dipimpin yang tak sealiran dengan pusat. Kita jumpa lagi besok, saya akan cuba untuk melihat kedudukan di negeri Terengganu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.